zarah sampai sebesar bukit, daripada seekor semut kepada Jibril ataupun Arash, semua ada maksud. Lebih-lebih lagi manusia yang Allah Ta'ala ciptakan sebaik-baik makhluk, tak free, tak kosong, asyraful makhlukat. Ada maksud, tapi kita tak faham maksud. Kita tak tahu maksud. Sahabat lebih lagi tak tahu maksud hidup. Sebab tu, sebab apakah mereka itu dapat faham tentang maksud hidup? Allah tukar kehidupan daripada jahiliyah kepada radiyah, jahiliyah kepada Islamiyah, sebab mereka itu belajar agama, sebab mereka itu usaha agama. Ini maksud kebaikan yang saya nak bagi tahu, saya nak cerita. Wanita muslimah, kaum ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita semua dipeluangkan masa untuk muzakarah perkara ini, yakni agama. Agama itu cara hidup, maksud hidup. Kita belajar, kita dengar, kita bermujahadah pada pagi yang mulia ini. Mujahadah, apakah mujahadah? Mujahadah ini mana juhdun Nabi, bersusah payah. Kalau zaman sahabat dulu susah payah main berat. Tapi sekarang zaman kita sekarang ni, ulama kata mujahadah kita dengan agama ni adalah kita tangguhkan khandak kita panggil muakhar, tangguhkan tanggungjawab, tangguhkan kepentingan, tangguhkan keperluan. Hari ini semua kita ada kerja, saya yakin wanita kaum ibu ada tugas, ada kerja, ada tanggungjawab. Walaupun seluar-luar muslimah, kita ada kerja kita dalam rumah, kerja kita, tugas kita dengan anak, dengan suami, dengan keperluan hidup kita. Tapi apabila iklan untuk agama, kita tangguhkan. Ini mujahadah. Dengan tidak ada bayaran. Tak nampak apa saja, semata-mata kerana berhimpunan kerana agama, muzakarah agama. Itulah mujahadah. Dengan mujahadah inilah sahabat-sahabat dulu yang dapat faham, yang Allah tukar kehidupan, yang Allah Ta'ala bagi radhiyallahu anhum, yang Allah Ta'ala bagi Islamiyah yang kamil akmal, yang Allah Ta'ala bagi panggil radiyah, redha oleh Allah. Sebab tu hari ini kita juga perhimpunan untuk belajar. Ini kebaikan yang Allah SWT bagi pada saya juga dan kita semua. Muslimah yang dirahmati Allah, maksud hidup kita, apakah maksud hidup? Setiap benda ini ada maksud. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan alam ini yang saya sebut awal tadi, tidak ada kosong walaupun satu. Nak bincang satu persatu mungkin banyak, tapi saya nak gunakan satu hadis kursi. Allah Taala sebut, innamad dunya khuliqat lakum. Sesungguhnya dunia ini diciptakan untuk kamu. Ini maksud. Semua dunia ni, dalam dunia ni untuk kita. Bulan, bintang, matahari, panas, sejuk, dingin, udara, lautan, pokok-pokok, binatang, semua dalam dunia ini. Malam jadi siang, siang jadi malam. Itu Allah Ta'ala pusingkan nizam dunia ini khuliqat lakum. Faedah dan maksud untuk kita. Nak bagi tahu kepada kita manusia semua bahawa kita ni mulia, semulia, asyraf, akmal, afdal. Comel, janguk, cantik, baik, mulia adalah insan. Zarah ada maksud, setitik air ada maksud, seekor sumuk ada maksud, panas sejuk dingin ada maksud, malam gelap ada maksud, siang hari malam hari, langit bumi ada maksud. Adakah manusia ini tak ada tanpa maksud? Tunggu hari gelap sampai cerah-cerah sampai gelap. Allah sebut juga dalam hadis kursi, Allah bagi tahu antum khuliqtum lil akhirah. Allah Ta'ala buat ciptakan kita manusia laki-laki dan perempuan ini untuk akhirat. Ini maksud kita. Ustaz nak bagi pemahaman tentang maksud inilah muzakarah ini. Inilah belajar, perlu pada kita belajar, perlu kita mujahadah. Mana untuk akhirat ni siapa yang bagi tahu pada kita? Allah Subhanahu Wa Taala telah hantar nabi. Seperti mana zaman sahabat, mereka tak faham maksud hidup. Apabila datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah tukar kehidupan mereka itu, jahiliyah jadi radiyah, hingga jadi Islamiyah, hingga faham maksud hidup setiap detik, setiap saat, setiap masa, setiap keadaan.
laki-laki dan perempuan, pemuda, orang tua, anak-anak, orang kampung, orang desa, orang bandar, ahli niaga, pemimpin, rakyat, semua maksud mereka itu tahu tujuan mereka. Inilah dikatakan agama. Agama adalah keperluan hidup, adalah nizamul hayat, tertib hidup. Kita kena faham tertib hidup itu. Yang Rasulullah SAW susunkan kehidupan para sahabat dan sahabiah daripada pagi sampai malam, malam sampai cukup pagi. 24 jam itu tertib hidup, nizamul hayat. Seperti mana dunia ini gerak dengan nizam. Tertib dunia Allah gerakkan untuk kita. Dunia pun dekat laku. Panas matahari, sejuk dingin waktu malam, gelombangnya air laut, udara, tumbuhan, pokok-pokok, binatang, segala yang gerak di dalam dunia ni pun dekat laku. Maknanya nizam dalam dunia untuk kita. Laki-laki dan perempuan ibu, ambil baik-baik. Dan kita semua ni Allah hendak nizam kita. Gerak kita biar jadi akhirat. Sebab Allah bagi tahu antum khuliqtum lil akhirah. Kita bukan untuk dunia, kita bukan untuk pokok kayu, kita bukan untuk lautan, kita bukan untuk binatang. Untuk akhirat. Nak buat macam mana? Inilah nizam. Dia panggil nizamul hayat. Tertib hidup ataupun agama yang Rasulullah SAW telah bagi pelajari, telah mengajar, telah ajar, dia bagi usaha kepada para sahabat dan sahabiah. Macam mana nak guna nizam dunia ini supaya jadi akhirat. Ini nizam tertib hidup kita. Apakah dikatakan akhirat? Gerak kita semua betul dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Yang Allah Ta'ala mau, yang Allah Ta'ala kehendak daripada setiap hari. Itulah jadi akhirat. Yang Nabi tunjuk ajar kepada kita. Seperti mana kita hari-hari daripada bangun tidur sampai tidur kembali. Tubuh badan kita, harakat kita ni daripada kaki, daripada ujung kaki sampai ujung rambut. Itu ada nizam, ada tertib hidup yang Rasulullah buat. Kita mula daripada bangun, cara mana bangun, di mana dulu kita buat, masuk tandas, lepas masuk masjid, daripada masuk tandas hingga sampai masjid. Bagi laki-laki, apa yang Rasulullah buat, ni perlu. Hari ni nak bagi tahu semua tertib hidup tak habis, tapi nak buka pahaman supaya ini maksud kita hari ni. Seperti mana sahabat belajar dengan Nabi SAW, step-step dia panggil. 23 tahun Rasulullah ajar para sahabat daripada jahiliyah kepada Islamiah. Sebab tu awal dalam ibtidah, tahun ibtidah, hari pertama yang Rasulullah iklan membuat, yang Allah SWT kata kepada Nabi tentang gerak ke harakat untuk bawa manusia pada maksud hidup. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, ya ayyuhannas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, kamu ucapkanlah kalimah la ilaha illallah, kamu akan dapat kebaikan. Ini harakat pertama. Jadi matlab kita boleh faham di sini mula-mula awal-awal yang Rasulullah gerakkan usaha maksud hidup manusia ini, usaha atas keyakinan, usaha atas hati para sahabat supaya bergantung dengan Allah. Kalau kita hurai alusi lagi, kelimah la ni, kelimah syahadah ataupun kelimah iman, awal pertama mari dengan lafaz la. La dengan bahasa Arab mana tidak. Tidak ni ataupun kita panggil nafi. La ini adalah la nafi kalau kita belajar Arab. La nafi. Nafi apa? Nafikan nisbat. Nafikan ghairullah. Selain pada Allah tidak ada kekuasaan. La ilah. Tidak ada ilah. Ilah ni seperti mana percayaan kita, seperti mana kita ada dia, kita boleh, kita dapat kejayaan, kita boleh hidup, kita boleh mewah, kita boleh senang, kita boleh kejayaan. La ilah, tiada Tuhan yang layak kita takut, yang layak kita sembah, yang layak kita sujud, yang layak kita minta, yang layak kita
harapan la ilah, tidak tiada Tuhan yang lain malaikat illallah, malaikat Allah. Ini musalsal berterusan Nabi sallallahu alaihi wasallam gerakkan kelima ini. Di Mekah 13 tahun, di Madinah juga jaga kelima ini 10 tahun. Masalah kelima saja. Tapi bersama dengan kelima yang musalsal 13 tahun, lepas pada tu tak ingat juga masalah keyakinan ini. Tapi bersama dalam itu belajar ilmu. Datangnya hukum solat, hukum zakat, hukum puasa, hukum haji. 23 tahun diiklan oleh Allah daripada langit melalui Jibril, kata dah sempurna para sahabat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini Allah beritahu, hari ini al-yawm. Terjemah bahasa Melayu kata hari ini. Arab kata al-yawm. Hari ini kita boleh faham dengan bahasa Arab kata hari ini. Al-yawm. Hari ini hari apa? Hari Isnin. Hari ini hari Isnin, bukan? Dalam Al-Quran bukan hari Isnin, al-yawm. Kalau kita kecek hari ini, kita kata hari ini hari Isnin. Tapi bahasa Arab al-yawm mana hari Nuh, hari Madinah. Hari yang Allah Ta'ala iklan dah mula dah hari ni. Apa matlamat, apa maksud? Ulama dah tafsir kelima al-yawm, Allah nak bagi tahu kepada umat sampai kiamat. Belum pada hari ni, selepas pada hari ni. Hari Nuh lah, hari Madinah. Tidak ada kesempurnaan yang seperti ini. Al-yawm, hari ini saja, hari ini saja. Akmal, mana kamil, akmal, sangat-sangat sempurna. Akmaltu lakum. Lakum, yakni para sahabat di zaman itu. Wa raditu lakum, dan Allah redha pada lakum di zaman itu. Tak masuk kita. Hari itu saja, di zaman itu saja. Islam Madinah. Para sahabat yang hidup di masa itu, orang-orang Islam di Madinah, Allah telah redha mereka itu. Sebab itu tuan-tuan, melalui harakat ataupun gerak kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah ubah jahiliyah jadi radiyah kepada Islamiah dengan pengorbanan para sahabat, dengan talab, sifat talab, dengan usaha dan belajar. Ini maksud kita hari ini. Nizamul hayat, arti hidup kita tak lain tak bukan kita kena rojok balik, panggil kembali kepada zaman itu. Zaman Madinah itu. Zaman Rasulullah. Ada juga diiklan dalam Al-Quran. Okey yang Allah Ta'ala redha. Ada 2 golongan, bahkan 3 golongan dalam Al-Quran. Sampai kiamat. 3 golongan saja sampai kiamat. Dengan ibu-ibu, kita semua mau kejayaan, kita semua mau redha, keredaan Allah. Orang-orang yang Allah Ta'ala redha 3 golongan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum. Ini Allah redha pada mereka itu. Siapa awal? Was-sabiqunal awwalun. Saya pun bukan tafsir sendiri, dalam kitab tafsir ada, tapi saya belajar di pondok. Guru saya telah hurai awal-awal minal muhajirin. Siapa muhajirin? Orang-orang Mekah bersama Nabi. Muhajirin golongan yang hijrah daripada Mekah kepada Madinah. Itu muhajirin. Hari ini kita mungkin panggil ada muhajirin, kaum muhajirin. Muhajirin sekarang bukan. Muhajirin dalam Al-Quran adalah golongan para nabi, golongan para sahabat bersama dengan Nabi. Itu saja. Dan juga lagi satu golongan muhajirin lagi, wal ansar, dan orang-orang ansar. Siapa ansar? Orang yang nusrah. Para mereka yang hijrah itu, yakni orang Madinah.
Yang sambut teh orang Mekah. Para sahabat yang duduk di Madinah yang sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina. Hari pertama yang Rasulullah hijrah kepada Madinah. Orang Mekah ramah, orang Mekah halaukan Rasulullah, tapi orang Madinah sambut Rasulullah. Ini sebut reka-reka yang Allah Taala puji. Awwalu minal muhajirin wal ansar. Mana muhajirin hijrah yang milih hijrah, kita milih hijrah 1445 sekarang. Mana 1000 tahun lebih yang orang-orang muhajirin. Dan Rasulullah pun itu juga. Orang yang sambut Rasulullah, orang Madinah, itu saja yang dapat redha Allah. Kita tak masuk. Kita bukan orang muhajirin. Kita semua wanita muslimah bukan orang ansar. Muhajirin dalam Al-Quran Rasulullah dan sahabat. Ansar dalam Al-Quran adalah para sahabat orang-orang Madinah. Kita bukan. Tapi Allah bukakan jalan untuk itu. Ini ikhtiar, ini usaha, ini kita kena belajar, ini kita kena mujahadah. Mereka ini mujahadah. Orang Mekah mujahadah, orang-orang Madinah mujahadah. Kita juga mujahadah. Allah buka jalan untuk umat ini sampai kiamat. Wallazi, dan ada lagi yang ketiga. Dan mereka mana orang-orang yang iktibar. Wallazina tabauhum bi ihsan. Yang iktibar mereka itu mana dua golongan. Hari ini sampai kiamat siapa yang iktibar muhajirin, iktibar ansar. Tapi iktibar ni banyak orang guna kelima iktibar. Iktibar Allah sebut dengan bi ihsan. Ulama tafsir bi ihsan ni apakah? Beberapa perkara iktibar bi ihsan. Walladzina tabauhum bi ihsan. Radiyallahu, ayat ini di belakang. Radiyallahu anhum. Allah reda juga bersama dengan muhajirin ansar. Wa radu'an, dan orang-orang ini juga reda apa saja yang ditakdir oleh Allah. Muslimah kaum ibu dengan baik-baik. Ulama bincangkan bi ihsan ada 5. Hari ini nak bagi wanita, bagi semua kita ambil tahu, saya sendiri pun dalam mujahadah, dalam usaha ikhtiar, supaya Allah reda pada kita semua. Pertama, ulama terjemah bi ihsan, syarat dia luzumul jamaah. Lazim, mana tetap berjemaah. Kita ada jemaah kampung kita. Kampung kita Taman Nilam, ini di sini jemaah. Jemaah kampung lah, jangan nampak kata jemaah mana-mana, jemaah kampung kita. Kita berjemaah, kita tak ada seorang duduk seorang tidak. Kita berjemaah. Setiap perbuatan jemaah keluarga. Dalam jemaah ni ada pemimpinnya. Ada ketua. Ibu-ibu, saya nak sebut masalah jemaah keluarga. Kita jadi sekeluarga ni ada jemaah. Nak buat apa-apa saja dalam keluarga dengan musyawarah. Isteri suami kena musyawarah. Siapa ketua jemaah dalam keluarga? Wanita tak boleh jadi ketua. Wanita tak boleh jadi amir. Wanita tak boleh jadi orang yang buat keputusan dalam rumah tangga. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri buat jemaah dalam rumah. Rasulullah lah orang yang buat keputusan. Makna laki-laki. Hanya wanita bagi pengesyoran. Dan cara Rasulullah tak tinggal mesyuarat dalam rumah dengan isteri atau jemaah. Hari ini saya nak sebut banyak jemaah lah. Kampung kita ni untuk belajar. Tapi sebenarnya yang Rasulullah atur ni jemaah setiap jemaah. Saya bilang hari ini bincang tentang jemaah keluarga. Kita hidup jemaah. Tak boleh kita hidup nafsi-nafsi. Zaman dulu kaum Bani Israel dulu, kaum Nabi-Nabi dulu, mana dia nafsi-nafsi. Ibadat cara dia aja. Tapi kita tak boleh.
Kita umat istimaiyah. Kita Allah sebut dalam Al-Quran umat bukan kaum. Dulu kaum Nuh, kaum Musa, kaum Lut, kaum 'Ad, kaum Samud. Kita bukan kaum, kita ummah. Kuntum khairu ummah wal takum minkum ummah. Inna hadhihi ummatukum ummah. Mana umat ni satu. Ummatun wahidah. Tapi kita bahagi masalah tadbirkan jemaah warga. Ada orang yang tadbir adalah suami. Pasti ikut apa yang tadbir, yang diurus, yang dibuat keputusan oleh suami. Satu jemaah dalam rumah kita. Hari ini belajar yang nampak gambar saya sebut maksud yang sebenarnya. Jangan nampak benda lain. Kita mula daripada keluarga. Sebab hari ini kita buat perhimpunan untuk wanita. Luzumul jamaah. Yang kedua, ittiba' dengan cara bi'ihsan imaratul masajid. Kita kena hidupkan, mana imarah ni makmur, kena hidupkan amal masjid. Seperti mana Nabi SAW hijrah daripada Mekah kepada Madinah, mula-mula awal yang Rasulullah pocokkan asas untuk buat perhimpunan jemaah itu, orang Muhajirin dan Ansar, Rasulullah kumpul di masjid, Rasulullah buat asas masjid dan bawa semua orang Madinah kepada masjid. Imaratul masajid. Kita semua laki-laki perempuan kena jadi asbab supaya masjid hidup. Hati bagi kampung adalah masjid. Di Mekah ada masjid, di Madinah ada masjid. Dan amal masjid, laki-laki ada fikir, perempuan ada fikir. Dengan sebab fikirnya laki-laki, dengan sebab sokongan daripada perempuan, masjid hidup. Cara solat, Rasulullah hajar pada sahabat hajar kepada isterinya. Cara panggil orang pada masjid, Rasulullah mesyuarat dengan sahabat balik mesyuarat dengan isteri. Ada satu cerita, hadis. Masa saya belajar daurah hadis, guru baca hadis ini. Awal-awal ibtida dulu, semaya dah ada 5 waktu, tapi cara untuk hadir beramai-ramai di masjid dengan masa yang tertentu, masa yang sama, supaya berjemaah tu tak tertinggal, tak bertulah. Rasulullah mesyuarat di masjid dengan para sahabat, nak buat macam mana kita kampung kita ni supaya sekali kita semua hadir untuk semaya, bagi laki-laki. Nak bagi tahu kata ini ibtida dalam Islam, dulu perempuan ada semaya di solat di masjid, tapi akhir-akhir tak ada. Apabila ramai orang laki-laki, perempuan ada solat di rumah. Itu tugas laki-laki saja di masjid. Tapi amal ini kaitan dengan perempuan juga. Fikirnya mereka, risaunya mereka, renungnya mereka. Rasulullah mesyuarat dengan sahabat-sahabat laki-laki, ya? Macam mana kita nak buat? Masa tu azan tak ada. Ibtida hukum solat ada, tapi azan tak ada. Azan sunat. Rasulullah mesyuarat dengan sahabat, nak buat macam mana kita nak buat kampung kita laki-laki semua seretok untuk hadir solat berjemaah. Satu orang sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, kita pakai itulah, masa dulu dul, pakai geduk yang buat dengan belulang kering, dia palu, dia pukul bunyi suara derak untuk panggil orang-orang solat. Apabila bagi pengesyuaran kepada Rasulullah kata ini cara yang nak seakal dengan orang Yahudi. Tak salah pun. Tapi Rasulullah kata belum pada aku datang, Yahudi lagi. Dah dulu Bani Israel yang keturunan Yahudi, dia main suara dol ni, suara gende-gende geduk, palu-palu. Aku tak suka yang seimbar, yang seakal-akal, musyabahat dengan golongan Yahudi. Maka satu orang lagi, ya Rasulullah, kalau gitu kita nyalakan api di depan masjid supaya orang-orang Madinah nampak cahaya, nampak asap-asap naik ke langit waktu solat. Apabila zuhur kita nyalakan api, naik, orang-orang tengok gitu.
Setiap waktu 5 kali sehari kita nyalakan api. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, cara api-api ni belum pada aku datang. Orang-orang Majusi ratus tahun Majusi telah duk main puja api. Ratusan tahun api Majusi tak mati. Masih nyala beratusan tahun. Matinya api Majusi hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Rasulullah jatuh kaki untuk gerakkan manusia kepada Allah. Hari yang Rasulullah sebarkan kalimah la ilaha illallah. Hari ini aku tak mau. Sahabat kata ya Rasulullah, kalau gitu kita naik atas sutuh, atas punggung rumah tinggi-tinggi, kita pusing kain saja. Tak guna dul, tak guna api, kita pakai kain. Maka kata juga Nabi, itu pun bagus, tapi orang yang duduk alam rumah macam mana? Dia tak tahu, dia tak nampak. Dia tak pakai suara apa. Orang yang nampak tahu lah, oh no, ada sahabat dah pusing kain waktu Zuhur, tapi yang tak nampak, yang duduk dalam rumah tak dapat hadir solat berjemaah. Maka tidak ada keputusan. Hari itu mesyuarat di masjid. Maksud saya nak ayat kata kerja kita, syarat iktibar, luzumul jamaah, imaratul masajid. Siapa tanggungjawab? Setiap orang, laki-laki dan perempuan, nak hidupkan amalan masjid, hidupkan jemaah masjid, hidup orang sembahyang masjid. Laki-laki tak ada, perempuan tak ada di masjid. Ada laki-laki, tapi Allah bagi dengan fikir itu sama dengan laki-laki dan perempuan. Maka Rasulullah bagi tahu kepada sahabat, kalau gitu kamu fikirlah. Baik laki-laki semua yang ada di masjid, kamu renunglah, kamu tafakkurlah, fikir macam mana nak bawa orang sembahyang ke masjid. Maka yang iktikaf di masjid, duduk di masjid, ada fikir. Yang balik pun tak ada apa, baliklah. Saya tak boleh duduk di masjid ni, saya ada sibuk sikit, ada kerja. Tak apa, balik. Balik pun ada ke rumah masing-masing. Tapi fikir tu jangan buang. Fikir tu sama. Bukan orang di masjid saja ada fikir agama, fikir orang sembahyang, fikir orang solat, fikir orang hidupkan majlis agama di masjid, fikirkan akhirat, risaukan umat. Di masjid saja tidak. Di rumah pun ada fikir. Di rumah pun ada risau. Sahabat yang bawa balik ke rumah. Isteri dah faham masa tu. Wanita dah faham apa kerja abangnya. Sebab ambil satu ya, abangnya ambil. Apa fikir abang, itu fikir adik. Apanya fikir, apakah fikir suami, itulah fikir isteri. Apalah usaha suami, itulah usaha isteri. Apakah kandak pengorbanan suami, itulah kandak pengorbanan isteri. Walaupun isteri di rumah, seimbang dia panggil balance. Setiap kali suami ke masjid, isteri di rumah tunggu. Ada suami kelik, suami bagi tahu kata ini hadis daripada Rasulullah, masalah tutup aurat, masalah amal sunnah, atau belajar, dia panggil belajar di masjid, kelik belajar, kelik mengajar di rumah. Kelima bahasa Arab kita panggil ta'lim wa ta'alum. Belajar di masjid, mengajar di rumah. Masa tu tak ada universiti, tak ada maktab, tak ada qiraati, tak ada sekolah kanak-kanak, didikan kanak-kanak di masjid, tak ada. Tapi di mana ada? Didikan kanak-kanak ada di rumah masing-masing. Okey, kalau zaman kita panggil homeschool. Homeschool. Di rumah tu ada school. Sekolah siapa belajar? Ibu yang bagi mengajar. Ibu belajar di mana? Ibu belajar dengan suaminya. Suami belajar di mana? Suami belajar dengan Rasulullah. Suami tak tahu, suami hadir ke masjid, boleh hadir ke masjid. Yang jahil jadi alim, yang balik ke rumah anak jadi hafiz, isteri jadi alimah, isteri tahu hukum Allah, isteri boleh baca Al-Quran. Belajar di mana? Belajar dengan suami. Sebab tu isteri tahu. Kata abang pergi masjid, dia akan bawa balik ilmu. Hari itu abang dia balik dengan tak ada kata-kata. Sebab tak dapat. Rasulullah panggil hukum mesyuarat. Rasulullah ni tak ada banyak kata hukum apa-apa. Rasulullah bagi tahu, hari ni fikirlah. Bawa fikir saja. Fikirlah bawa macam mana semua ahli kampung solat berjemaah di masjid. Tapi dia tak ada apa ni, ilmu yang nak bagi pada isteri, tak ada. Isteri tunggu ilmu di rumah, tunggu ta'lim wa ta'alum. Bila sampai di rumah, dia senyap saja sebab dia tak tahu cara. Fikir dia tu. Untuk fikir. Isteri dia tanya abang. Kalau tempat kita panggil abang, apa risaunya? Hari ni ada apa ilmu-ilmu yang baru yang Rasulullah bagi tahu hukum-hukum. Abang ada tak ada. Kenapa nampak risau? Kenapa nampak serabut muka tu? Suami kata macam mana? Abang tak serabut.
risau. Rasulullah bagi takazah. Rasulullah mesyuarat tadi di masjid dengan ramai-ramai sahabat. Suruh kita pakat fikir macam mana orang kampung kita solat bersama di masjid beramai-ramai 5 waktu sehari semalam. Betul-betul. Suami dia kata banyak pemesyuaran sahabat-sahabat palu-palukan geduk ataupun gendek, dul ataupun nyala ke api. Rasulullah kata itu permainan Yahudi dan Majusi. Tak suka. Saya tak mau, Rasulullah tak mau seimbang atau musyabahat, tasybih tasyabuh dengan perkara-perkara yang orang-orang dulu yang Allah Ta'ala tak suka. Maka dengan risaunya suami, isteri tahu kata suami risau. Tengok wajahnya, tengok muka, seimbang fikir yang satu dalam keluarga yang jemaah tadi. Rumah tangga yang fikir berjemaah, duduk berjemaah, makan berjemaah. Yang sama tu, satu jemaah yang buat keputusan daripada suami tu. Risau juga isteri pun. Bukan kata suami serabut, isteri tidaklah. Abang aku fikir masjid, aku fikir makan, aku fikir bagai-bagai alat-alat dapur lah, bagai brand lah. Aku nak fikir pakaian lah, aku nak fikir bangunan lah, aku nak fikir makanan lah, aku nak fikir brand lah, aku nak fikir mewah-mewah aku lah. Suami aku ahli masjid biar dia. Tidak. Jamaah fikir yang sama. Ni matlab jemaah. Suami serabut, suami risau, fikir, tidur. Isteri pun serabut. Maka berdua-dua serabut. Di masjid pun serabut. Orang rumah tak tahu di masjid apa mesyuarat, apa ada kerja. Seperti mana kita ni, kalau orang duduk di rumah tak tahu. Kita duduk bincang apa, maksud apa. Gapo dia kita duduk bincang. Semalam ada bayang, apa kita bayar? Apa tak tahu duduk di rumah. Kalau orang di masjid tak bawa balik, tak bagi tahu pada duduk di rumah. Maka hari itu ada masyarakat di masjid, ada bincang di masjid, serabut di masjid, iktikaf, ada jemaah di masjid. Dia fikir, ada yang balik bawa juga fikir yang sama masuk ke isteri. Isteri yang bertanggungjawab fikir sama juga. Dalam kitab ini, kitab hadis ini tulis bersama-sama fikir di masjid, bersama fikir di rumah dengan fikir yang sama. Istimaiyat jemaah fikir, jemaah kampung ini fikir yang sama. Apa berlaku? Isteri risau, suami risau, perkara yang sama. Orang duduk di masjid juga risau. Dalam tidur, kalau keadaan risau itu, sahabat itu mimpi. Dengar baik-baik, ini hadis. Walaupun Rasulullah ada, Jibril masih tak tutup lagi pintu Jibril untuk datang ke wahyu. Rasulullah bagi takazah untuk panggil orang solat, panggil orang semayang saja. Tapi dengan fikir istimaiyat, fikir sama isteri suami, fikir sama ahli kampung, Allah bagi mimpi. Sahabat itu mimpi. Apa dia tengok dalam mimpi? Ada satu orang pakai warna hijau. Pakaian yang warna hijau, ke baju dia jubah ke, baju tok ke. Sebut dalam hadis pakaian warna hijau, duduk atas bumbung rumah dia. Kepala wajahnya hadap kiblat, paling kepada kiblat, tangan dua putus jari telunjuk masuk ke dalam telinga, kiri kanan. Lepas tu dia laungkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Ali, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas salah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar pula 2 kali, la ilaha illallah. Habis terkejut dia, celak mata, tak biasa tengok. Masa tu tak ada azan. Lafaz tahu lah bahasa Arab, tapi apa maksud, apa makna, apa matlamat. Curah pagi dia terus kepada masjid, jumpa dengan Rasulullah, bagi tahu ya Rasulullah, ni cerita-cerita kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah cara-cara panggil orang solat berjemaah. Cerita ini daripada mana? Daripada mimpi. Bukan seorang mimpi, orang lain bawa, ya Allah, hamba mimpi juga. Yang di masjid juga mimpi. Allah bagi mimpi ini sebab fikir yang sama. Isteri suami, ahli masjid, setiap buah rumah ada fikir yang Rasulullah bagi itu. Istimai fikir. Ada belajar mengajar yang tahu di masjid, suami bawa kepada isteri. Isteri juga fikir sama. Bukan isteri buat, abang aku fikirlah, saya fikir makan, saya nak cari baju-baju nak kaya lagi. Abang kata hari ni ada takazah yang Rasulullah bagi. Tak tahulah. Saya nak cari alat-alat
Untuk puasa lagi ni. Pakaian raya tak ada lagi ni. Tak fikir apa-apa pun. Abang fikir amal, adik fikir brand. Yang mana tak balang fikir, tak hasilkan ilham dan mimpi daripada Allah dengan sebab mereka itu balang, mereka panggil seimbang. Itu lalu tu hari itu sahabat setiap orang banyak mari cerita pada Rasulullah, kata amal mimpi. Rasulullah kata ajar kelima azan ini kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Hari itulah dapat hadir solat 5 waktu sekali. Masuk waktu fajar, Allahu Akbar. Masuk waktu zuhur pula, hayya 'alas salah. Masuk waktu asar juga, hayya 'alas salah. Masuk waktu maghrib, Allahu Akbar. 5 waktu semua hadir. Kamil. Mana dah sempurna satu hukum. Solat berjemaah, solatlah kamu, maswayanglah kamu. Bersama rokoklah kamu bersama orang yang rokok. Mana solat berjemaah, hukum Allah. Sembahyang lepas azan diazankan, itu perintah Allah dengan cara Nabi. Dengan sebab fikir yang sama yang ada pada laki-laki perempuan, Allah bagi mudah. Tidak, tak tahu nak buat macam mana. Waktu hari ini solat zuhur jam berapa? Masa tu tak ada jam. Ini adalah bab imaratul masajid. Yang ketiga, walladzina tabauhum bi ihsan tilawatul Quran. Orang Mekah, orang Madinah tak tinggal Al-Quran. Hajar anak Al-Quran. Walaupun ada orang tak pandai baca Quran. Sahabat ada riwayat kata yang hafiz, yang ingat Al-Quran 30 juz dalam dada 10,000 orang saja takriban. Wallahu a'lam. Yang 100,000 lagi ummi, tak pandai baca, tak pandai tulis, tak tahu. Tapi Al-Quran ada dalam kehidupan. Ini maksud tilawatul Quran. Muhajirin amal Al-Quran, Ansar amal Al-Quran. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nak tengok Al-Quran gambar ataupun bahasa kampung Quran jalan, Al-Quran berjalan. Kita tengok orang berjalan. Kita tengok makhluk bergerak. Al-Quran mana bergerak ke Al-Quran? Nabi tunjuk pada sahabat fulan bin fulan. Kamu nak tengok Al-Quran? Fulan bin fulan. Abdullah bin Rawaha, Ja'far bin Abi Talib, Zaid bin Harithah. Para sahabat, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Maktum. Semua sahabat adalah Al-Quran. Sebab tu hari ni, kalau orang kata, ada orang kita alim, orang alim kata, aku faham Al-Quran, semua pun tahu tafsir, setiap ayat tafsir dan asbabun nuzul, tapi dia tak faham sahabat, dia tak kenal sahabat. Orang ni belum tentu dia kenal Al-Quran. Nah, mungkin dia tafsir boleh, dia hurai boleh, dia terjemah boleh, dia segala-gala dengan Al-Quran, tapi dia tak kenal sahabat. Tak boleh jadi. Nah, mungkin tak boleh jadi satu orang yang faham Al-Quran tapi tak faham sahabat. Sebab sahabat tu Al-Quran, nuzul dia sahabat. Rasulullah tunjuk ni Al-Quran jalan, fulan bin fulan radhiyallahu anhum, ada reda amal Al-Quran, tilawatul Quran, hidup suasana Al-Quran, ibadat mengikut kehendak Allah, amal mengikut kehendak Allah, ada suasana Al-Quran. Alim Quran, kita sejak orang yang boleh baca Al-Quran, tilawatul Quran. Sebab tu kehendak hari ni setiap masjid, setiap umum ada baca Al-Quran. Ajak anak-anak belajar tilawatul Quran. 2, 3. Yang keempat, iktibar sunnah. Orang Mekah ingat, orang Mekah ikut iktibar cara Nabi. Sunnah. Apa sunnah? Yang Rasulullah gerak, yang Rasulullah ajar para sahabat. Daripada bangun tidur sampai tidur, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, iktibar Rasul, iktibar sunnah. Walladzina tabauhum, walladzina tabau, iktibar. Iktibar Mekah Madinah, yang orang Mekah Madinah iktibar Rasulullah. Hari ini juga tuan-tuan, puan-puan muslimah yang dirahmati Allah, kita nak usaha sifat ini. Macam mana setiap keluarga ada sunnah Nabi, iktibar. Makannya, tidurnya, perniagaannya, nikah kahwinnya, ibadatnya, muamalatnya, muasyaratnya, akhlaknya, iktibar Rasul. Walladzina tabauhu bi ihsan. Yang kelima, setiap sahabat orang Mekah, orang Madinah, orang Muhajirin, orang Ansar ada korban untuk agama, ada mujahadah fi sabilillah. Ada sabilillah, ada furud fi sabilillah. Sabilillah ni makna juhdun Nabi.
Bermujahadah cara Nabi, bermujahadah di jalan Allah. Setiap sahabat korban untuk agama hidup, korban untuk nak jaga sunnah Nabi, korban diri dan masa harta. Ini mereka yang aktifah. Sebab tu Allah sebut radhiyallahu anhu. Dan lepas kita 1,400 orang lebih Muhajirin dan Ansar. Tapi ada cara, ada jalan, ada lorong, ada jalan untuk kita sampai kiamat. Ni ikhtiar kita. Jumaah masjid, Jumaah di rumah kita, Jumaah dengan anak isteri. Jumaah di sini ada keputusan, ada amir. Isteri suami, suami dia amir. Anak taat ayahnya, isteri taat suaminya. Dalam kampung ada pemimpin, ada imam. Kita nak buat ikut kita tak boleh. Cara sunnah kena ikut pemimpin. Dalam kampung kita ada jemaah. Masjid kita pasti hidup. Masjid Nabawi hidup. Masjid Madinah hidup. Masjid Mekah hidup. 500 masjid. Al-Quran ada baca setiap rumah. Ada amal. Perintah Al-Quran, perintah Allah tu. Ada belajar. Ada mengaji pondok, ada mengaji madrasah, ada belajar untuk nak faham Al-Quran, tilawatul Quran. Ittiba' sunnah. Setiap gerak-geri dalam rumah tangga kita belajar sunnah. Khurub fi sabilillah. Setiap sahabat orang Mekah Madinah sedia untuk agama. Sebab tu tuan-tuan, inilah matlab orang-orang yang Allah Taala redha, yang Allah jamin dalam Al-Quran radhiyallahu anhu. Juga akhir zaman ini boleh siapa saja yang ikhtiar. Kalau ada di mana tempat, kita cepat-cepat. Kalau tak ada, kita buat suasana ini. Suasana rumah yang berjemaah, rumah yang taat, anak-anak taat kepada ibu bapa, isteri taat pada suami, suami juga bertanggungjawab seperti mana para sahabat. Apabila dapat ilmu di masjid, kena bagi tahu kepada suami, pada isterinya. Yakni di zaman kita sekarang kita cari usaha. Kalau tak ada kita buat. Kalau ada kita ikut. Kalau nampak suasana ini, ya, ni amalan masjid ni. Ni amalan supaya nak hidup Al-Quran. Ni amalan supaya ittiba' sunnah. Fikir yang sama ni isteri suami. Ni maksud yang buat perhimpunan kita bayar, kita panggil bayar maskura. Tidak. Maksud saya muzakarah, saya sendiri pun berajak. Sebab tu cara hidup yang Allah Ta'ala, yang Rasulullah SAW tadbirkan, susun hidup mana? Nizamul hayat, panggil agama. Perintah Allah dengan cara Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, muslimah, kaum ibu semua, hari ini kita hidup yang dalam dunia ini sama tara saja. Yang berlaku atas diri kita tu yang orang panggil ujian. Dunia darul imtihan. Allah uji saja. Kita tak boleh pilih kehidupan. Kita nak jadi doktor, nak poli, nak jadi raja, nak jadi laki-laki, aku nak jadi susah, jadi perempuan, kita kena taat, kita jadi laki-laki. Lah. Ini bukan pilihan. Ini bukan kebolehan, ini pilihan. Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran. Allah yang cipta langit, Allah yang cipta bumi, Allah yang ciptakan langit dengan bumi. Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan. Bukan kita pilih. Kaya miskin, hina mulia, sakit sihat, mati hidup daripada Allah. La ilaha illallah. Kita kena yakin dalam hati kita, yang berlaku atas diri kita ini adalah imtihan. Allah letak kita di sana, di mana-mana saja, Allah imtihan. Baik laki-laki, baik perempuan, baik jadi toke, baik jadi anak poli, baik miskin, baik kaya, baik dalam sehat ataupun dalam sakit, itu imtihan. Sebenarnya Allah nak tengok kita di akhirat. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak tengok amalan kita di akhirat. Nak tengok ahsan, bukan ahsan ni di mana? Apabila cara hidup kita cara Nabi, itu ahsan. Tak ada cara hidup yang diredai oleh Allah melainkan cara Rasulullah, cara Nabi SAW. Setiap zaman ada Rasul mari untuk sebarkan cara hidup, nizamul hayat, tertib hidup. Di zaman kita sampai kiamat tak ada cara hidup yang diredai oleh Allah melainkan cara Nabi SAW. Sebab tu ibu-ibu kita belajar. Di zaman Rasulullah harakat pertama usaha yakin. Apabila yakin datang, hukum tak payah. Selepas pada sahabat Nabi usaha yakin 13 tahun ataupun 10 tahun lah. Qulu la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Tahun yang ke-11, tahun yang ke-10 11 masa belum hijrah, datangnya solat. Hukum solat Allah Taala perintah masa berlaku yang kita dah belajar mengajar ini baru lepas hari 2 bulan Rajab. Isra' Mi'raj. Berlaku Isra' Mi'raj, Allah Taala
angkat Rasulullah ke langit bagi solat. Lepas pada dapat solat, itu ujian iman juga. Banyak orang beriman masa tu, apabila dengar berita Mi'raj, banyak murtad. Keyakinan dia tak percaya, itu murtad. Tapi orang yang usaha iman betul-betul, orang yang beriman betul-betul, dengan khabar firman Abu Bakar Siddiq, ada orang cerita ya. Kata Abu Bakar, Muhammad Sain, kawan kamu dah pelawak. Dia kata dia naik ke langit Isra Mi'raj semalam, satu malam saja. Abu Bakar kata, kalau perkataan, cakapan daripada Muhammad Mustafa Ahmad Mujtaba Sayyidul Mursalin, aku tak tengok pun, aku tak dengar sendiri pun, kalau perkataan daripada dia memang benar. Bukan satu malam, satu detik pun aku percaya. Itu keyakinan iman yang ada pada sahabat, yang ada pada Abu Bakar Siddiq. Lepas pada turun mari jumpa dengan seorang sahabat. Sahabat tanya, Rasulullah, Allah Ta'ala bagi apa, apa dia bagi masa Mi'raj? Kata Nabi, semayang 50 waktu. Tapi aku dah kurang, tinggal aku kurang tinggal 5 waktu. Apa yang sahabat bagi tahu? Ya Rasulullah, kenapa engkau tak bawa 50 waktu? Sekiranya 50 waktu pun saya sanggup nak tunaikan. Ini keimanan yang Rasulullah latih di Mekah 10 tahun. Ini perlu pada kita usaha asas agama. Hari ini kita muzakarah iman. Setiap buah rumah hendak muzakarah iman, ada majlis iman, ada belajar mengajar. Kita panggil bahasa tabligh dakwah ni panggil ta'lim wa ta'allum. Belajar Al-Quran, belajar tajwid, bincangkan sifat sahabat untuk iman kita. Sahabat sanggup, dia sudah 50 waktu pun sanggup. Itu iman. Tapi kita sekarang 5 waktu pun main-main. Ada lagi Islam tak cukup, semaya tak cukup 5 waktu. Ada lagi umat Islam semaya akhir-akhir tak ketukan waktu. Kadang-kadang zuhur jam 3 petang, 3:30, macam-macam. Sebab keimanan kita tak cinta, tak kasih kepada perintah Allah. Tapi masa sahabat dengan azan gentar, dengan surah Al-Quran wajilat qulubuhum, menggetarkan hati mereka. Dengan hukum Allah, takut pada Allah. Ya Rasulullah, solat, semayang 50 waktu, kenapa tak bawa? Kenapa? Saya sanggup. Tapi iman. Wanita pun macam tu juga. Ada seorang wanita, hukum pardah. Hukum pardah ni, Allah Ta'ala hukum pardah ni waktu malam. Masa turun ayat pardah ni waktu sahabat-sahabat duduk masjid, solat maghrib, tunggu solat isyak, antara maghrib dengan isyak. Apabila Jibril datang untuk bagi tahu wanita kena pardah, sahabat Rasulullah sampaikan kepada sahabat, hari ini kamu bawa risalah ini, kamu bawa hukum ini kepada anak-anak wanita kamu, kepada isteri-isteri kamu. Maka sahabat-sahabat laki-laki tadi setiap yang kembali klik pada rumah masing-masing bagi taklim kepada keluarga, kata ini hukum Allah, wanita kena tutup aurat, kena pardah. Maka cerah pagi besok kebiasaan ada wanita di pasar-pasar yang berjalan situ sini, yang pardah pun tak ada. Sebab awal-awal hukum pardah tak ada. Isteri Rasulullah pun di luar rumah tanpa pardah, tak ada tutup aurat. Sebabnya nuzul dia, sebab turunnya hukum pardah sebab pendapat dia Umar. Satu kali Hadrat Umar radhiyallahu anhu tengok isteri Rasulullah duduk kat luar rumah, maka dia tengok dengan perasaan sendiri. Agama bukan perasaan. Agama bukan rekor-rekor kita sendiri. Agama daripada hukum. Tapi sebenarnya mari daripada perasaan Umar. Umar, aku tak suka tengok isteri Ummul Mukminin, isteri Rasulullah dekat luar. Maka Hadrat Umar radhiyallahu anhu hardik, kau masuk dalam rumah, jangan duduk sini, masuk. Isteri Rasulullah jadi takut pada Umar, masuk dalam rumah, bagi tahu ya Rasulullah, saya Umar dah hardik saya, marah saya duduk keluar. Kata Nabi, panggil Umar. Rasulullah panggil Umar lagi. Umar tanya Umar, kenapa Umar? Umar radhiyallahu anhu kata, saya tak suka, hati saya tak suka tengok wanita yang duduk kat luar, yang tanpa pardah. Itu saja pendapat Rasulullah pun tak kata apa pun. Selepas pada tu Allah turun hukum, wanita keluar kena tutup. Dalam rumah tak apalah, dengan keluarga. Luar rumah, aurat wanita sakat mana kita belajar, itu pardah.
Hukum turun malam, sahabat iklan dalam rumah Madinah, semua wanita kena tutup aurat. Pagi besok matahari naik lepas fajar, tak ada seorang wanita pun yang keluar tanpa perdah. Tua tengok ada perdah, tutup aurat. Kemarin tak ada macam ni, hari ni dah 100%. Masya Allah, hukum malam. Kita pagi belajar lah, mengaji malam, pagi esok amal. Ilmu datang, amal tumbuh dalam kehidupan. Perintah Allah datang, cara Rasulullah elan hidup. Perintah Allah, cara Nabi. Ilmu dapat beramal. Dengan sebab iman yang musalsal, Rasulullah buat masjid majlis iman, dalam rumah majlis iman, tahriful iman, muzakarah iman, harakat iman. Tapi ada juga wanita sore dalam kisah, dalam tarikh. Ada seorang wanita biasa dia jalan duduk ke pasar, jumpa dengan sahabat. Dia tak ada tutup aurat, tak ada perdah. Maka sahabat bagi tahu, kawan dia tu tak tu. Kenapa kamu macam ni? Perdah kamu di mana? Di mana perdah kamu? Wanita ni dia tak tahu. Apakah perdah? Kamu tak tahu kah? Semalam hukum perintah Allah, wanita kena perdah. Apabila masuk suara di telinga wanita, seorang wanita kata perdah adalah perintah Allah, dia selalu lembut kaki tangan, lembut lutut dia. Duduk atas pasir, duduk lembek, takut, kenaling, getar. Hai, maaflah saya tak tahu. Tolong sekejap cari perdah, cari kain, saya nak buku, saya nak tutup aurat. Pergi rumah saya tak apa. Orang iklan, esok dah kata guru lah kan. Masa dulu, dengar Rasulullah, sebar ke orang lain. Dengar daripada masjid, kelik bawa bagi ilmu pada rumah-rumah. Dia ni masa berjalan, dia tak tahu. Orang ni mari keluarga siapa. Kenapa kamu tak tutup aurat? Aku tak tahulah, maafkan aku. Minta sekejap pergi rumah aku, ambil kain-kain mana tutup aurat. Katanya orang iklan tadi, kamu tak tahu, Allah maaf. Baliklah. Kamu baliklah, pergi rumah kamu sendiri. Lain kali tak bolehlah macam ni. Tak bolehlah. Sekarang lah ni kamu balik. Lain kali kamu kena perdah. Apa jawab wanita ini? Dengar muslimah, dengar kawan ibu. Keimanan yang ada dalam hati, suasana iman yang dia buat siapan setiap buah rumah. Mungkin hari itu suami tak ada ke di jalan Allah ke macam mana, tak, wallahu alam. Tapi dia tak tahu, tak ada siapa iklan. Dia tahu semasa dia berjalan ke pasar di siang hari. Orang iklan hukum di malam hari, dia tahu hukum di siang hari. Dia tak dare nak perdah. Maka dia kata, macam mana aku nak berjalan atas muka bumi Allah ini? Macam mana kaki aku nak pijakkan bumi Allah dalam keadaan aku dahaka kepada Allah? Subhanallah. Hukum Allah masuk dalam telinga, hati dah menggetar. Hukum dia ni hukum Allah. Dia takut dia adalah hamba Allah. Sebagai amanah, setiap gerak tak diredai Allah mereka dengan perintah, dengan cara Rasulullah saja. Maka dia kata, aku tak boleh jijak kaki atas permukaan bumi. Sekarang nak gerak tak berani. Pergilah tolong rumah aku sekejap. Orang Allah kata, tak apa-apa pun, kamu tak tahu. Lain pada ni, selepas ini tak boleh macam ni. Tapi hati yang takut, yang takwa pada Allah. Wanita pun tak sanggup jangkah kaki atas permukaan bumi, walaupun satu jangkah, satu langkah, dalam keadaan mereka derhaka kepada Allah. Inilah iman yang tulen, yang kamil, yang akmal dalam hati sahabat dan sahabiah. Sebab tu tuan-tuan, hari ni juga banyak lagi kita kena belajar, banyak kita kena usaha. Walaupun tempat kita alhamdulillah, saya 2-3 kali dah saya tak menilang ni. Di Langkawi ni tempat yang mana kalau dulu sering kali acak di Bukit Maluk, suka ya tengok sederhana, linang, amal masjid, tengok orang-orang. Walaupun kita dah kalau banding dengan tempat-tempat lain, banding tempat kita ni Allah Ta'ala bagi suasana yang baik lah. Walaupun baik macam mana sekalipun, kita jangan lupa yang ayat yang Al-Quran turun masa akmaltu lakum dinakum ni, masa sahabat dah sempurna lah. Kita ni bukan sempurna semua, tapi dah baik alhamdulillah. Pada pagi ini pun apabila ada iklan untuk wanita, Masya Allah, hati semalam pun ramai, dekat penuh masjid. Apabila ada muzakarah agama mana orang sini tolak, ada sifat tolak, hendak untuk belajar. Tapi kita tengok banyak lagi adik-adik kita, banyak lagi umat Nabi, banyak lagi hamba Allah yang tak tahu perdah, yang tak hadir kepada masjid, yang tak tahu solat.
yang tak tahu hukum Allah. Siapa tanggungjawab? Di zaman Rasulullah, lepas pada iklan akmaltu lakum dinakum ni, Rasulullah tanya sahabat, adakah agama sebenar? Agama yang aku bawa ini sebenar? Sahabat kata, ya Rasulullah, bukan agama benar. Hak bagi agama engkau telah sempurnakan. Apa kata Nabi kepada mereka? Pada orang yang akmal, kamil, wa raditu lakumul Islam Madinah. Nak cari tak boleh, tak ada. Kebuatan ada. Kamil, akmal, Allah redha. Tapi kata Nabi kepada mereka itu, Allah falyuballigh asyahidul ghaib. Apa kalimat Allah? Hadis ataupun Al-Quran, kalau lafaz Allah, dengar khabar dah, i'lan, dengar baik-baik, nak perhati kepada sahabat, falyuballigh asyahidul ghaib. Kamu kena bagi tahu kepada orang yang tak ada di sini. Kamu boleh amal, kamu bagi tahu lagi yang orang tak dapat amal. Kamu tahu perdah, kamu kena sampaikan kepada orang yang tak tahu perdah. Suami kamu solat ke masjid, kamu kena jadi asbab seperti mana sahabiah jadi asbab. Allah katakan Jibril untuk bagi cerita dalam mimpi sahabat untuk panggil orang solat. Kamu kena risau sama, kamu kena usah sama, kamu kena fikir sama. Ini kerja wanita. Ala falyuballigh asyahidul ghaib, mana sampaikan kepada orang yang tak ada di depan kamu. Itulah sahabat gerak seluruh dunia. Tuan-tuan, puan-puan, kang ibu, kalau sahabat mau pahala, solat di Mekah cukup. Sahih hadis, sahih riwayat. Solat di Masjidil Haram dapat 100,000 pahala. 100,000. Solat di Masjid Nabawi 50,000. Tempat kita 25, 27. Solat berjemaah, suami yang solat fajar berjemaah 27. Isteri solat di rumah dapat 27 sebab suami dia solat berjemaah. Kalau suami di rumah, isteri di rumah, dia tak dapat 27. Solat di Makkahul Mukarramah Masjidil Haram 100,000 pahala. Setiap waktu dia akan dapat. Tak perlu ke Yaman, tak perlu ke Urdun, tak perlu ke Indonesia, tak perlu ke Burma, tak perlu kepada Kamboja, tak perlu kepada mana-mana Cina. Cukup Makkahul Mukarramah, cukup di Mekah, cukup di Madinah. Duduk dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah sebut hari itu, ala falyuballigh asyahidul ghaib. Bagi tahu pada orang yang tak ada sini. Itu gerak. Kubur sahabat bertaburan seluruh dunia. Di Yaman juga banyak. Wallahu a'lam di mana-mana tempat. Tapi sahabat di Madinah, di Mekah ada 10,000 kubur saja. Ada 10,000 kubur saja. 100,000 lagi wallahu a'lam dalam ilmu apa. Mereka itu tak ada isteri ke? Mereka itu tak ada anak ke? Sahabat anak yang paling sikit, yang kurang sekurang-kurang 17 orang. Anas bin Malik 120 orang anak mereka. Tapi mereka masih gerak untuk agama, untuk tanggungjawab atas agama ini. Maksud hidup mereka, dua maksud mereka faham. Satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadat mereka ada. Yang kedua, Allah sebut juga umat ini, qad kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dikeluarkan untuk manusia, mengajak manusia kepada kebaikan. Kuntum ni memang kita pada zaman dalam tafsir. Tapi Hadrat Umar bagi tahu, Allah buka jalan untuk umat ini sampai kiamat. Siapa yang ikhtiar diri masa lalu untuk beda pada umat, untuk manusia, ukhrijat lina. Apa buat? Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak pada kebaikan, cegah daripada kejahatan. Inilah sebaik-baik umat. Sebab tu tuan-tuan, yang saya dah bagi tahu, kita semua dalam beramal, suami kita ahli masjid, anak kita boleh belajar, tapi ini umat. Ini umat. Inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah. Kita satu umat. Lebih-lebih lagi orang beriman. Apa yang Rasulullah sebut, apa yang Al-Quran ada dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman semua orang beriman. Sesungguhnya orang beriman adik-adik. Innamal mu'minuna ikhwah. Hadis Rasulullah kata, muslim kal jasadil wahid. Orang Islam seperti jasad satu. Kal jasadil wahid. Apa jasad satu? Kita ni satu kan? Saya ni satu kan? Jasad saya daripada kepala sampai kaki. Kalau kaki saya sakit, macam mana rasa? Muka telah berubah, air mata keluar, tangan cari ubah. Kaki sakit, mulut dah jadi sakit, mata dah jadi merah, air mata keluar. Kenapa mata kamu keluar air? Kaki sakit.
Sebab apa? Mata suku lain-lain, kaki saya. Begitulah misal. Nabi SAW beritahu, Muslim kal jasadil wahid. Orang Islam seperti satu. Mana Islam, selama kita tak solat, kita mesti sakit. Sebab orang yang tinggal solat dengan sengaja, satu waktu dia kena diam dalam neraka jahanam, satu hukum. Satu hukum sama dengan 80 tahun. 80 tahun akhirat, satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia ini. Ya Allah. Kaki kita nak masuk neraka jahanam, kita sakit. Tangan kita masuk azab, Allah azab, kita sakit. Hari ini saudara Muslim tak solat, saudara Muslim tak puasa, saudara Muslim masih mabuk hayah, saudara Muslim suasana seluruh dunia. Sebab tu tuan-tuan puan-puan, ini usaha tahrikul iman yang mana Syekh Ilyas telah gerak di zaman ibtida masa Syekh Ilyas, mana colek sifat sahabat, ambil cara harakat Rasulullah, mana nak iktimad, tak suka, memang tak suka, tak. Kita tak suka dengan Rasulullah. Oh, tabligh cara Nabi betul-betul. Ya, tabligh kerja Nabi, sifat Nabi, siddiq, amanah, tabligh. Tapi Nabi keluar 4 bulan? Tidak. Nabi pergi ke Pakistan? Tidak. Kenapa kita pergi? Kenapa kita keluar 4 bulan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Musyabahat, tashabbuh di sini mana masa kita untuk agama. Rasulullah hatta sahabat sendiri di Urdun buat apa? Untuk sebarkan agama. Nabi sendiri hatta Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ke Yaman untuk apa? Sebarkan agama. Hari ini kita iktibar, musyabahat. Selama kita di mana-mana tempat pun kita gerakkan. Di mana jemaah Thailand hari ini mari beberapa hari untuk datang di Langkawi ni untuk islah diri serta buat suasana muzakarah, ziarah-muziarah, sebar salam. Pak Nabi bagi tahu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seseorang kamu kalau kamu tak kasih saudara kamu seperti mana kamu kasih diri kamu sendiri. Mana tanda kasih? Apa yang kita berhajat, itulah saudara kita berhajat. Apa yang kita takut, itulah perlu pada saudara kita takut. Kita takut tak selamat lepas pada mati. Kita mahu nak solat hidup jemaah masjid. Kita nak mahu wanita semua dapat duduk dalam redha Allah, dalam perdah. Setiap buah rumah ada muzakarah agama, anak-anak yang taat. Ni gerak kita. Inilah gerak tahrikul iman jemaah yang datang. Sahabat dengar hadis ini takut. Tak sempurna iman kalau tak kasih saudara. Ya Rasulullah, macam mana kami nak buat? Kata Nabi, afshus salam bainakum. Kamu sebarkanlah salam di antara kamu. Hari ini kita gerakkan. Gas, panggil jauh lah. Assalamualaikum Pak Cik. Sekarang di masjid ada muzakarah agama, maghrib ada muzakarah agama. Assalamualaikum, adakah di rumah tu anak keluar mari? Apa ada? Apa ada adik? Apa tak ada? Kalau apa datang, bagi tahu di masjid ada muzakarah iman. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ini perintah, ini sunnah. Mana perintah Allah? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya kamu orang beriman adik-beradik, maka sulahlah. Fa aslihu baina akhawaykum. Sulah, ziarah-muziarah, buat majlis perjumpaan. Tu fa aslihu baina akhawaykum. Kita perhimpunan di Bukit Maluk setiap tahun ada jur kecil-kecil buat perhimpunan laki-laki, perhimpunan perempuan, ada ziarah-muziarah di dalam kampung. Fa aslihu baina akhawaykum. Al-Quran, afsus salam bainakum. Hadis supaya nak timbulkan muhabbat, kasih sayang di antara satu sama lain. Sebab kita saya sebut tadi, ittiba sunnah. Ittiba sunnah. Sunnah yang paling besar sekali dalam Islam hak Nabi ajar, hati tak ada benci kepada hamba dia, pada umat Nabi semua. Dan dalam Islam kekuatan amal yang dapat kuat, super power. Kau tahu tak? Kalau kita belajar Islam, hadis Nabi, siapa berdiri ke solat, orang ini orang tegakkan Islam. Siapa tinggal solat, orang ini orang yang meruntuhkan Islam. Kekuatan Islam adalah solat. Tapi dengar soalan, dengar jawapan daripada Rasulullah. Rasulullah tanya sahabat, ayu amal kuat fil Islam. Dalam Islam ni, amalan apa yang paling kuat? Sahabat dia belajar, dia jawapan bukan jawab dengan otak, jawab dengan ilmu yang belajar dengan Rasulullah. Rasulullah kata solat dia agama. Apabila Rasulullah tanya, apakah kekuatan dalam Islam? Dia jawab, as-salah. Nabi kata, asanta. Bagus jawapan, tapi bukan jawapan ini yang aku mau. Yang satu lagi bangun as-siyam, puasa itu juga.
Rukun Islam, ahsanta. Bagus jawapan, tapi ini bukan jawapan yang aku mau. Seorang itu kata az-zakat, bukan. Ahsantum, ahsanta, bukan. Al-hajj, ya Rasulullah, haji. Okey, haji mabrur yang diterima oleh Allah, bukan dia seorang ke jannah. Balasan lain, tak ada lain yang mereka jannah, tapi bukan seorang haji mabrur. Orang yang haji yang dimakbul oleh Allah, dia boleh bawa adik-beradik yang dia kandap. Ada kampung dia boleh kandap. Ada ulama sebut 450 orang. Riwayat yang kedua kata 450 keluarga atas satu seorang haji mabrur. Al-hajj, ya Rasulullah, haji kekuatan Islam. Dalam kampung kita 2 orang haji mabrur, setiap kampung masuk syurga. Boleh buka pintu syurga. Mari bersama saya. Sebab haji mabrur. Sahabat kata haji, bukan. Nabi hanya nak bagi tahu. Apa kata akhbirna ya Rasulullah? Allah wa Rasulullah a'lam. Allah Rasul yang tahu. Akhbirna, bagi tahu saya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar baik-baik muslimah. Dengar ni gerak ke, ni tahrikul iman, ni tabligh, ni masturah, ni peripun yang kita semalam, ni peripun yang pagi yang mulia ini. Supaya kita beramai-ramai usahakan takluk sesama kita, sebarkan salam, usahakan perpujuk fa aslihu baina akhawaykum, supaya nak timbul hasil maksud ini. Hati kita tak benci, ini sunnah Nabi. Dan kekuatan Islam, kata Nabi, muhabbat, kasih sayang di antara satu sama lain. Kamu kasih pada tetangga kamu, saudara kamu, jiran kamu, sesama Islam, kamu kasih. Kalau tak ada kasih, la yu'minu ahadukum. Wallahi, sahabat gerak kepada Urdun, sahabat gerak kepada Yaman. Seperti mana Ali karamallah wajhah pergi kepada Yaman. Apa berlaku dengan keluarga Ali? Fatimah isteri Ali, Fatimah binti Muhammad anak Nabi, tapi tak ada makan. Maksud kan jasadil wahid, maksud nak hidupkan sunnah, maksud nak berkasih antara satu sama lain, maksud nak bawa selamatkan umat. Wallahi tallahi. Tapi Ali rela. Fatimah tak ada makan. Rasulullah pun rela. Sebenarnya hari kahwin, pernikahan Ali dengan Fatimah ni, Rasulullah dah bagi tahu, Ali, ini hati aku, jiwa aku, nyawa aku ni, jaga baik-baik. Tapi hari Rasulullah hantar Ali ke Yaman, selepas pada tu Rasulullah pergi ziarah Fatimah dengan Hasan Husin dalam rumah tak ada makan. Fatimah tertekan perut di lantai rumah saya, menerak. Rasulullah tanya, kenapa Fatimah? Tak ada makan ayah. Kenapa anak menangis? Tak ada makan juga. Susu tak ada tu. Kata Fatimah, tak ada ya Rasulullah. Ada riwayat lagi ulama bayan, mana Turik Jamin di Pakistan dia bayan, masa anak Hasan duk menangis, Rasulullah masuk tengok. Rasulullah kata, Fatimah, lidah yang basah-basah dengan air liur, lidah kamu masukkan di mulut dia. Ambil air liur lidah. Anak tu tak ada, cucu saya, cucu aku Hasan Husin, dia boleh makan lidah yang basah. Apa kata Fatimah? Abah, ayah, sekiranya saya ada air liur, saya perlu, saya teler. Saya sendiri pun tak ada nak teler. Anak Imamul Anbiya, makanan tak ada dalam rumah. Ali di mana? Ali di Yaman. Siapa dia bawa? Siapa dia hantar? Siapa dia tasykid? Rasulullah sendiri. Tapi Rasulullah tak kata apa-apa pun. Apa yang Rasulullah beritahu? Sabar saja Fatimah. Tak lambat lagi kita akan bersama dalam jannah. Itulah tarikh Rasulullah kepada anak mereka. Anak dia. Sebab tu Al-Yamani, hari ini agama tersebar. Urdun agama tersebar. Serata dunia di mana tak ada surah azan. Dunia tak ada baca Al-Quran. Dunia tak ada kenal solat. Di mana tak ada. Sebenarnya agama daripada Mekah kepada Madinah. Tapi dengan fahamnya Muhajirin dan Ansar gerak kepada seluruh alam, seluruh dunia. Hak Nabi Allah Ta'ala hantar mari, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Allah Ta'ala hantar mari kafatan linnas. Kita juga ibu-ibu, bukan hantar untuk langkawi, bukan hantar untuk bukit maklum, bukan hantar untuk anak isteri. Laisa lil zaujah, laisa lil bait, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Untuk manusia semua. Inilah jemaah, inilah gerak ke saya, inilah datang setiap tahun. Allah bawa alhamdulillah, pasal suka hati apabila datang Bukit Malu, datang apa ni di Taman Nilam, di Langkawi ni. Seperti mana tak panggil datang dah, pasal suka balik kampung. 2-3 kali saya datang. Lama-lama jadi hati, jadi terikat dengan orang sini. Tengok semalam suasana masya-Allah, dengan gerak ke dengan awal-awal dulu tak begini. Awal-awal yang saya datang tak begini.
Tapi dengan orang kampung sini, dengan jemaah laki-laki, duk gerak, perempuan mungkin ada fikir sama deh. Saya duk sebut tadi kisah-kisah di zaman sahabat-sahabiah. Tapi dengan kita iktimat sikit sebanyak, Allah Ta'ala tengok suasana. InsyaAllah lagi akan datang, Allah akan buka lagi tempat kita ni. Kemarin saya safar dengan ferry mari di Perlis. Masya Allah, dengan tak tahulah manusia mari di mana. Banyak sekali. Tak biasalah mari betul dengan raya Cina yang diramai orang. InsyaAllah lagi akan datang Allah Ta'ala hantar mari masuk Langkawi siapa saja. Marilah Amerika, Rusia, Cina. Dia akan dapat hidayah. Sebab di sini akan jadi munawwar. Kata amin semua. Langkawi akan jadi munawwar seperti mana Madinah. Pertama Nilam akan jadi munawwar. Bila? Apabila kita hidup dengan amal-amal agama. Masjid Nabawi apa ada amal, kita orang laki-laki jadi penyokong. Seperti mana kata Nabi, dalam dunia 3 perkara yang mahal. Afdal. Saya baca kitab Mana Yusuf, bayangkan Mana Yusuf ulama tulis, Mana Yusuf terjemah afdal mal. Hari itu Allah Ta'ala bagi dalam dunia ni 3. Lisanun zakirun wa qalbun syakirun. Lidah zikir, hati syukur, zaujatun mu'minatun. Awak isteri yang mukminah. Mana mukminah? Tu'inuhu ala imanihi, yang usai iman. Anak-anak dia tarik didik ke iman. Suami dia tolak bagi semangat jizbah pada iman. Ni majlis iman. Semalam kita buat majlis iman. Hari ni nak juga ibu-ibu kita nak buat setiap minggu ada majlis iman untuk wanita. Orang panggil taklim wanita. Taklim bagi wanita. Baiklah kamu kerja pejabat ke, kerja nurse ke, kerja apa saja ke, penjual apa, apa saja. Duduk dalam hukum Allah. Siapa kerja cari rezeki halal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagi sampai gelap pun Allah Taala ampun dosa. Ada hadis qudsi, Allah kata wali, orang menengok orang kerja cari rezeki halal. Dan ada hadis juga riwayat Tabarani, siapa kerja cari rezeki halal, man talaba dunia halalan. Untuk apa? Nafkah anak keluarga dia tak minta orang, dia boleh bantu agama, tolongkan saudara pakai miskin, bagi di akhirat nanti wajah dan mukanya bercahaya berseri-seri seperti mana bulan purnama. Subhanallah. Itu orang kerja saja. Sebab tu kerjalah apa saja rezeki halal. Jangan tinggalkan hukum Allah. Jangan rasa benci pada siapa-siapa pun. Hati kita cuci sama saudara Islam. Fa aslihu baina akhawaikum, afsus salam bainakum. Kamu banyak saya bagaleh. Kerja ini siapa gerak ni? Laki-laki. Siapa jadi kemudahan? Zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Saya harap besar-besar ni pesati muslimah yang hadir ini, kita niatlah 15 Syaban ni kita ada gerak ke jemaah nak keluar. Suasana di Thailand juga ada buat jum 15 Syaban. Di sini pun setiap tahun ada jemaah gerak mengikut nakazah sini lah, berapa hari saja serah pada masyarakat sini. Tapi kita buat suasana, kalau 40 hari comel, kalau 4 bulan lebih baik lagi. Tak apa berlaku, ini tertib. Ini tertib yang mana Syiah letak untuk mudah. Masa sahabat dulu tak ada tertib, tabi'in tak ada tertib. Tapi paling kurang sahabat 3/3 dari hidup dia ni 3 suku. Mana 4 bulan? Ada Khalid bin Walid, Rasulullah hantar pergi di Yaman 8 bulan. 8 bulan pergi di Yaman. Mana di masa tabi'i Faruh rahmatullah alaih pergi di Turki 27 tahun. Dalam keadaan isteri mengandung, dia balik mari di Madinah, tengok ada ulama yang mengajar takrir di Masjid Nabawi. Faruh tanya, siapa ni? Orang kampung Madinah kata, inilah Rabi'ah, anak Faruh. Faruh dulu 27 tahun dulu dia sambut takazah untuk agama pergi Turki. Dia tak tahu kata ni Faruh 27 tahun baru balik. Masa dia tinggal anak dalam perut, hari ni dah remaja 27 tahun, ulama Syekhul Hadis, muhaddisin, duk mengajar takrir di Masjid Nabawi. Ulama kata Rabi'ah ni jadi tuan guru, jadi tok guru pada Imam Malik rahmatullah alaih. Imam Malik tok guru pada Imam Syafi'i. Atas sejarah ulama mari dengan pengorbanan. Kita tak apa. Kita kata suami kita tinggal, suami kita keluar dakwah. Orang kampung tu tinggal anak, tinggal kerja, tinggal isteri. Kita riba tangan, kita celak mata tengok masjid ada azan, kita tengok orang dah perdah, kita tengok dah Al-Quran jadi kitab-kitab Al-Quran. Tapi dulu tak ada kitab Al-Quran, tak ada kitab macam tu. Dulu tulis di batu-batu. Dulu dalam dada sahabat. Dulu nak salat pun susah. Abu Bakar Siddiq ayat kelima kena jijak. Rasulullah kena buat idea orang ngaji atas kepala dengan la ilaha illallah. Kita hari ni ada masjid, ada perdah, ada hukum hakam yang sempurna. Tapi kita main-main ya. Apabila ada harakat kita masuk pelak, masuk haji. Kenapa kena keluar?
Kenapa kena mujahadah? Kenapa susah dengan agama? Sebab kita tak tahu tertib yang agama datang dengan mujahadah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah ayat dalam Al-Quran, siapa bermujahadah jalan aku buka jalan. Seperti mana sahabat hidup bersama Nabi, Allah bukakan. Sahabat Allah bukakan asbab hidayah bertaburan dalam dunia dengan gerak dengan mujahadah. Hari ni ibu-ibu renung baik-baik. Kita masih dekat dengan kubur ni bukan kau jauh. Umur kita berapa? Kalau umur umat Nabi baina sitin wa sab'in. 60 70. Lebih pada tu waktu hak orang panggil free. Takriban umur dia ni baina sitin wa sab'in. Kalau dah 70 lebih dah, ini hadiah daripada Allah. Buat siapan. Kita nak tinggal, anak kita masih besar. Kita nak tinggal, kampung kita tak sempurna lagi. Macam mana kita nak jawab depan Allah? Kita dihantar mari untuk tanggungjawab. Jangan lupa lah, kita bukan solat saja. Ukhrijat linnas ada juga untuk kita. Buat apa tak murun bil ma'ruf? Kalau kita tinggal dengan anak tak tahu agama, suami tinggal isteri yang tak faham agama, suami isteri tinggal anak-anak yang tak beragama, macam mana nak jawab depan Allah? Kamu kena tanggung dunia, jawab depan Allah di mahkamah Allah. Pada mahsyar lagi, mizan lagi, titik sirat lagi, jannat depan kita melalui soalan-soalan masa kita hidup dunia ini. Sebab tu untuk lepaskan soalan, sekarang ni kita kena niatlah, insya-Allah lepas pada ni rumah kita hidup suasana agama, abang kita orang korban untuk agama. Ada takazah apa saja yang datang daripada mesyuarat, kita serahlah. Abang silakan untuk agama. Seperti mana Fatimah yang Ali di Yaman, dia sabar saja. Seperti mana isteri Faruq rahmatullah alaih dalam keadaan mengandung sekalipun, biarkan suami dia di Turki 27 tahun. Subhanallah, kalau zaman kita kata gila. Gila betul. Ingatlah agama baru datang sampai kita dengan gila. Muhammad Amin lafaz tukar oleh jahiliah, buat ni kata majnun. Buku majnun itulah Allah Taala tukar Makkahul Mukarramah. Tukar jahiliah jadi radiyah. Tukar Yasrib jadi Munawwar dengan sebab orang dia kata gila-gila. Pengemban mujahadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sebar agama. Sebab tu ibu-ibu syukurlah pada Allah. Hari ni Allah bagi pada kamu suasana yang baik. Kalau kita tengok di mana-mana tempat negara luar kan, ada nak solat, kita tengok mana Palestin. Allah. Saya pun tengok sosial lah berita-berita ni. Kalau di Thailand ni, kalau berita TV ni lesu terus. Malaysia memang hak sebenar boleh jadi. Thailand ni dia tusuk tak boleh tengok kezaliman atas umat Islam. Tapi dia tengok orang dia tanya budak-budak, kamu kalau besar nak jadi apa? Nanti kamu besar, tanya budak-budak anak-anak. Kita tengok ingat pada anak kita. Dia kata apa? Puak kami tak sah. Puak kami akan mati kecil-kecil lagi. Subhanallah, masya-Allah. Budak-budak tak heran akan mati. Kebiasaan mati. Ada seorang ibu cari mayat anak dia tak jumpa, menangis. Manalah kematian, nak solat, nak makan, nak duduk sekali pun tak boleh. Kadang-kadang duduk ala gua, kadang duduk ala tempat simpang musuh. Mana itu mereka saudara kita. Tapi kita lah nak bagi senang, mewah. Mewahlah kita banding dengan tak payah banding dengan sahabat lah. Dengan saudara kita di Palestin, di Syria. Mereka susah. Lebih lagi Ramadan nak jumpa lagi 1 bulan lagi, 30 hari lagi, macam mana. Tapi kita alhamdulillah cukup dekat, walaupun duduk tak pulang, apa tak ada tempat kita. Sebab tu ibu-ibu niatlah jaga agama Allah, pelukkan agama Allah, pelukkan nikmat Allah bagi ini, jagalah, sebarlah agama. Jadi asbab anak-anak kita beragama, jadilah asbab suami kita korbankan wifaedah pada agama. Seperti mana Fatimah jang lapar, Zaid bin Harithah jang berpisah dengan anak dia, Asma binti Umayyah jang bela anak seorang diri, suami di Urdun, suami di Jordan untuk agama sampai pada kita. Muslimah kaum ibu, agak kamu semua niatlah 15 Syaban paling kurang abang kita keluar di jalan Allah 40 hari insya-Allah. Lepas tu kalau ada pelajar-pelajar deh, kalau di Thailand ni di Pakung Markas buat jump pelajar 23 hari bulan. Kat sini dia tertib sini lah. Kita buat kampung mesyuarat. Saya hari ni nusrah Jumaah saja. Nusrah Jumaah duk keluar 40 hari. Tapi tertib semua kita langkawi ni ada syura, ada tempat mesyuarat dia. Macam mana takazah saya tak boleh bagi tahu, tapi mengikut syura sini, amin sini buat putusan dia mesyuarat. Kita buat apa-apa ni dengan mesyuarat, jangan buat sendiri. Kita pun dalam rumah keluarga, kita mesyuarat anak isteri, suami buat putusan. Lepas tu suami pun banyak minta mesyuarat, kena tanya isteri, tanya anak, buat putusan dalam rumah tangga. Dalam jemaah masjid juga ada imam untuk mesyuarat, ada amir harian mesyuarat, ada amir bulanan, itu syura kita.
Di segi tertib kita buat ni ada mesyuarat. Sebab tu insya-Allah dengan kita gunakan sunnah Nabi, cara tadbir masjid, tadbir kampung, tadbir keluarga, anak isteri, ada cara dia. Nabi ajak daripada rumah tangga dengan anak, dengan cucu, dengan natu, dengan tok tua, dengan umat seluruh dunia, ada susun ni. Orang panggil nizamul hayat. Tertib hidup itulah agama. Betul dengan perintah Allah dan cara Nabi. Ini kita nak belajar banyak lagi. Sebab tu nak berasa nok itulah fadail amal setiap berumah tangga, fadail amal seminggu sekali untuk wanita, kita gerak jangan tinggal. Usaha supaya setiap orang wanita di kampung beri pun seminggu sekali. Pak lain lagi tu suami kita pergi belajar, klik ajar di rumah. Boleh tambah ya, boleh anak-anak kita atau anak mengaji hafiz, mengaji alim di pondok, di madrasah, mana-mana tak apa. Universiti pun tak apa, asal agama kena ada. Anak kita jadi engineer yang beragama, anak kita jadi driver kapal yang beragama, anak kita jadi doktor yang beragama, anak kita jadi apa saja yang beragama. Sebab tu Syekh Ilyas buat tertib ni, tahrikul iman, mula daripada masjid dalam rumah dan berproses seluruh dunia. Ibu-ibu ni yang belaka dia, kita mari hari ni moga-moga Allah bagi kebaikan kepada kamu semua. Saya nak ambil keberkatan, nak tumpangkan tangan-tangan wanita yang kurban hari ni. Doa amin bersama saya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta aluhu wa salli ala Muhammadin kama anta aluhu faf'al bina kama anta aluhu innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah peribadi kami hari ini asbab hidayah, asbab maghfirah, asbab keampunan daripada Engkau ya Allah. Wa Allah, aku tak pandai, aku jahil ya Allah. Iklan dah 2 hari kata dia buat peribadi muzakarah agama, orang-orang kampung Taman Ilang, dia hadir untuk belajar agama tapi aku tak kuasa untuk bagi fahaman kepada mereka. Ya Allah, dengan pengorbanan mereka, dengan tangguhkan kerja buat, membukalah pintu ilmu, bukalah pintu hidayah, bukalah kebaikan, bukalah fahaman kepada mereka ini ya Allah. Lebih lagi golongan wanita, golongan kaum ibu ya Allah, dengan mereka mengandung hamil pun dapat ganjaran. Wanita yang hamil sampai menyusu anak 2 tahun itu pahala jihad. Sekiranya ada kematian dalam mengandung, dalam menyusu anak, itu syahid. Ya Allah, wanita di depan kami beberapa orang yang hadir, mereka ada anak, mereka taat pada suami, mereka duduk dalam hukum Engkau. Ya Allah, dengan amin dan tangan mereka kuburlah doa aku hari ini ya Allah. Ya Allah, hari ini Engkau kuburkan kami bersama dalam masjid. Di akhirat nanti samakan kami sekali lagi bawah naungan aras Engkau ya Allah. Wallah, dalam keluarga, dalam jemaah kami ada juga ya Allah yang tazkir daripada Thailand untuk hadir. Mereka ada anak, mereka ada isteri, mereka ada kerja buat. Hari ini berpisah demi untuk agama. Ya Allah, di akhirat nanti jangan berpisah lagi. Bawalah kami anak isteri keluarga bersama dalam Jannatul Firdaus. Oh Allah, kesilapan itu sifat kami. Rahman, Rahim, Karim sifat Engkau. Maaf sifat Engkau. Maafkan kepada kami semua ya Allah. Kami cuma kotor sifat kami, tapi Engkau subhanallah cuci bagi Engkau. Cucilah kami belum mati juga ya Allah. Lebih-lebih lagi wanita, Nabi bagi tahu Rasulullah tengok dalam neraka jahanam wanita ramai pada orang laki-laki. Oh Allah, adik-adik kami semua selamatkan daripada azab itu, anak dan isteri kami dan ibu kami ya Allah. Bagilah kebaikan, selamat daripada fitnah Nabi tengok itu ya Allah. Aku takut sekali ya Allah. Lebih-lebih lagi di akhirat akan tiba pahala dosa. Hak Nabi yang kau bagi tahu, solat tak akan dibawa atas mata kelo, atas timbangan selagi mana husnul suluk tak sempurna, selagi mana hubungan isteri suami tak sempurna ya Allah. 80% ini umat, isteri dah derhaka pada suami, suami dah jadi zalim, anak dah jadi derhaka ya Allah. Kesianlah zaman kami yang jauh daripada Rasulullah 1000 tahun ini ya Allah. Oh Allah, didikan anak-anak kami biar jadi da'i dan da'iyah, hafiz dan hafizah, alim dan alimah. Jagalah suami semua supaya lemah lembut dengan isteri, dan bagilah sifat taat pada isteri-isteri semua kepada suami masing-masing. Oh Allah, satukan hati kami dalam kampung ya Allah. Bagi sifat taat pada rakyat semua kepada pemimpin kampung ya Allah. Oh Allah, kesian ya Allah kepada zaman kami yang jauh pada Nabi, yang jauh pada suasana yang baik ya Allah. Memang sahabat ada yang berlaku tak baik, yang berzina, yang minum arak, yang berjudi, tapi mereka bersama dengan Nabi ya Allah. Akhir Allah, Engkau tukar jahiliyah jadi radiah ya Allah. Tukar kami juga ya Allah. Warga mana ada selisih pahaman, jangan mati dalam keadaan selisih. Aku takut ya Allah, musuhlah kembali. Bagi sifat taat pada suami, pada isteri semua
semua bagi sifat lemah lembut kepada suami semua ya Allah. Ya Allah, aku jahil ya Allah. Aku takut sekali yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu orang yang masuk dalam api neraka bukan orang minum arak, bukan orang yang berjudi, bukan orang yang berzina, tapi orang yang bagi ilmu agama, bayan dan ceramah dan ajaran kepada orang lain tapi tak ada dalam amal kehidupan mereka. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan guru kami, selamatkan syura kami, selamatkan orang-orang mengajar semua ya Allah. Memang kami belajar, kami untuk nak amal. Hari ini kami muzakarah untuk jaga iman kami. Ya Allah, jangan duduk di bibir mulut saja. Jangan jadi agama seperti mana permainan ya Allah. Ya Allah, jangan jadi permainan ya Allah. Aku takut ya Allah. Hari ini semua orang dengar bayangan dan ceramah aku, tapi di akhirat segala engkau tak terima ya Allah. Rasulullah tak kenal aku nak duduk kat mana lagi ya Allah. Jangan jadikan sediwara setiap cakapan aku ya Allah. Aku jahil ya Allah, tapi aku mau kebaikan. Hari ini ya Allah, anak-anak aku berhajat pada aku, isteri aku berhajat pada aku, tapi aku tak terpaksa ya Allah nak bawakan ilmu sikit sebanyak bawa kepada umat. Aku sanggup berpisah ya Allah. Sebenarnya anak-anak aku pun nak belajar juga, tapi ya Allah, seperti mana sahabat berpisah dengan isteri dengan anak mereka, pergi di Urdun, pergi di Yaman ya Allah. Setengah anak tak balik lagi, dah jadi yatim, isteri dah jadi bujih, isteri dah jadi janda ya Allah. Ya Allah, bagi sifat pengerbannya, bagi fahamnya pada anak dan isteri kami seperti mana sahabat sahabiah juga ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami jangan tergelomok dengan fitnah, dengan suasana yang tak baik lagi ya Allah. Apa saja yang berlaku lindungkan ya Allah. Warga mana ada kesusahan, ada kesakitan ya Allah, bagi sembuh syifa secepat mungkin. Warga mana ada susah masalah rezeki, bereskan, bagi kemudahan untuk rezeki ya Allah. Ya Allah, bagi satu hati buat kami semua, jangan selisih, jangan berbalah, jangan berpecah belah dalam suasana kami ya Allah. Aku takut ya Allah, Nabi royak 3 hari tak bercakap bersama Muslim, tak dimengakui umat, tak dapat masuk syurga ya Allah. Dan juga Nabi engkau bagi tahu haram jannat bagi anak-anak yang diraka, haram jannat bagi isteri yang diraka ya Allah. Umat hari ini banyak sangat ya Allah, kampung ke kampung, negara ke negara, banyak anak-anak diraka, banyak isteri yang diraka ya Allah. Lepas dah maaf, aku nak gunakan doa Nabi engkau, aku nak guna sebutan doa Nabi engkau. Allahumma ighfir li qaumi, Allahumma ighfir li qaumi, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maaf pada kaum aku, adik-adikku, orang kampung aku, orang Taman Nilam, orang Langkawi, orang Malaysia, orang Thailand, orang Indonesia. Ya Allah, umat Nabi orang beriman semua, bagi iman pada orang tak ada iman, kekalkan iman bagi orang yang berdah beriman ya Allah. Semua mari nak belajar, tapi aku jahil, aku tak pandai nak hurai, aku tak pandai nak bagi faham membuka ilmu semua. Masuk faham pada wanita, pada orang lelaki, pada perempuan hadir pada hari ini ya Allah. Wallah, hidup amat Masjid Nabawi melalui pengerbanan muhajirin. Kita nak buat kami nakal harakat tiru muhajirin, dan orang kampung sini tiru ansar. Muka-muka bangkit di akhirat bersama dengan muhajirin ansar. Masuklah kami dalam golongan walladzina tabauhum bi ihsan. Masuklah kami dalam golongan radhiyallahu anhum. Wa Allah wa Hanan wa Mannan wa Ghaffar wa Jabbar. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Aku tak ada nak minta ya Allah, aku tak ada ya, aku tak reti ya Allah, aku jahil. Bagi kebaikan semua bagi para Nabi ya Allah. Jangan jadi sediwara dalam kecek bayangan apa saja ya Allah. Kesian pada kami ya Allah. Bagi kami berpisah dengan keluarga, ibu kami dalam keadaan keuzur dan kesakitan. Sebenarnya kena jaga ibu, tapi aku minta izin dah. Aku dah mati bagi izin pada ibu aku ya Allah. Bagilah kebaikan pada ibu. Aku boleh belajar, aku boleh tazkir, aku boleh keluar dengan ibu aku reda, ibu aku hajat ya Allah. Sembuhlah ibu aku cepat mungkin. Bagilah kebaikan dan jaga mereka daripada fitnah, jaga mereka daripada tipu daya, jaga mereka daripada dosa, jaga mereka daripada azab engkau, jaga sembuh mereka secepat mungkin ya Allah. Dan ayah kami juga hak dalam kubur, hak meninggal dah, hak mati dah, mereka didik kami sampai besar dengan agama ya Allah. Bagi nur dalam kubur mereka. Dan adik-adik kami semua hak mari hari ni ada kematian, siapa saja dalam rumah tangga hak lepas dah, hak dalam kubur, bagi nur cahaya dengan sebab mereka belajar agama ya Allah. Keluarga mana ada anak yang degil dengan ibu bapa berhajat pada agama, mu bagi anak-anak kami semua jadi anak super sahabat yang faham
agama ya Allah. Ya Allah, kalau mu tak jaga siapa dia nak jaga lagi? Mu dengar kerja baik ku mu nampak ku pun nampak kami segelintir bakal mari nak ke agama dah ni ya Allah. Bagi kesempurnaan pada puak kami belum mati. Bahkan belum kami turunkan tangan, cuci kami daripada setiap dosa. Walaupun satu detik satu saat, cucikan kami ya Allah. Ya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Karim. Aku tahu kamu azab, engkau azabkan kami, engkau tak dapat labur apa-apa pun. Kalau engkau maaf, engkau tak rugi apa-apa pun. Ya Allah, maaf pada kami zahir batin. Maafkan kami kecil dosa besar, selama dosa baru. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum.